dia turun nak minum air. So dia selalu lupa, dia selalu pasang itu smart alarm system, dia selalu lupa. Dia turun je, itu sensor detect dia, terus siren ring. Dan dia terkejut, ingat ada pencuri ke apa-apa. Hai, Assalamualaikum. Jumpa lagi kita dalam Apa Kata Adi Podcast bersama War Master. Saya Azilizana Hamizi. Ditemani oleh hari ni saya seorang saja kan. Kita punya co-host kita tengah bercuti sekarang, tengah ada kerja lain. So hari ni saya bersorangan, tapi macam biasa host je bersorangan, tapi saya sentiasa ada guest yang sangat menarik, guest yang sangat pakar dalam bidangnya. Macam kita janjikan untuk season 2 ni, kita akan bawa pakar-pakar yang semuanya hebat di bidang masing-masing. Yang orang kata untuk kali ni sendiri pun korang tengok, mungkin kita touch berkenaan dengan teknologi sekarang ni kan. Mungkin ramai sangat orang nak tahu, ramai sangat orang kata komen-komen ataupun ramai sangat feedback-feedback yang nak tahu berkenaan dengan teknologi ni. So kita bawakan untuk anda semua kat luar sana, iaitu kita bawa seorang pakar di bidang smart home. Bagi saya smart home ni adalah ramai sangat orang nak tahu, cuma pendedahan dia mungkin makin kurang sedikit lagi sebab ramai lagi tak tahu. So hari ni kita dengar sendiri. Kita bawa Home Plus daripada Smart Home. Itu boleh kenalkan diri lah. Saya tak nak kenalkan dia kan, dia handsome, so biar dia yang kenalkan diri. Okay, boleh kenalkan diri. Okay, hello. Saya CY Chew dari Home Plus. So, company saya ni sebagai smart home specialist lah. Lama ini kami dah 8 tahun dalam bidang ini. So, semua produk kami macam smart curtain, smart door lock system, smart auto gate ataupun smart lighting system, semua ini kami pun ada buat lah. Okay. So, selama ini kami buat macam design untuk customer for the smart home system. After that, kami buat itu installation lah, pasang-pasang dan after sales jugalah. Sebab macam ni electronic system punya barang kan ada sikit-sikit problem, then kami akan pergi troubleshooting lah. Macam ni lah. Faham, okey. Itulah, jangan cerita semua tau, sabar bagi saya tanya. Nanti kalau cerita semua habis semua kan, saya tak ada soalan. Tapi of course, bila kita tahu kita punya tajuk hari ini adalah smart home, saya sendiri pun excited untuk tahu lebih dalam berkenaan dengan smart home sendiri. Sebab apa? Smart home ni dah jadi satu keperluan sekarang ni, ataupun kepentingan kat dalam setiap rumah kan. Of course, zaman dah makin berubah, teknologi dah semakin hebat kan. Orang kata sekarang pun dah ada AI punya sistem, takkanlah rumah masih di tahap yang sama. So of course, rumah pun nak upgrade dia punya teknologi. So sebab itulah adanya smart home. Kalau kita tengok sendiri sekarang ni, developer sendiri pun ada yang dah buat rumah include dengan smart home, betul? So kita tahu smart home ni dah ramai orang dah mula pakai. Mungkin dia tak biasa lagi sebab mungkin tak banyak pendedahan yang ada kat luar sana kan. Tapi smart home ni permintaan dia dah makin meningkat. Okay, so untuk Home Plus sendiri, tadi dah ada bagi tahulah, ada buat security, lighting apa semua. Mungkin boleh cerita lagi dah, sebenarnya apa barang-barang yang ada dalam produk yang ada dalam Home Plus ni? Okay, actually dalam Home Plus ini paling basic punya ialah itu door lock system lah. Smart door lock lah. So smart door lock ini memang ada banyak jenis juga. Betul. So sekarang paling canggih punya lah, pakai face recognition pun ada. Ataupun pakai biar macam movie. Dah macam movie kan. Betul. Scan muka kan. Scan muka dah boleh masuk. Unlock ni lah. Then fingerprint, password dengan kad ini memang dah normal biasa lah. So jadi normal lah. Then ada lagi yang macam smart curtain, itu langsir. Langsir itu sendiri buka, tutup macam ni. Macam selalu kami tengok itu movie lah. Movie kan, dia you panggil je, dia sendiri automatic buka. Macam ni. Dia kalau sebelum pergi lebih jauh, orang kata bila kita cerita pasal smart ni, mostly memang sangat teknologi lah. Orang kata bukan kita makin malas, tapi kita nak menjimatkan tenaga. Jimatkan kita punya tenaga, betul tak? Tapi kita go to smart lock dulu tadi. Saya nak tanya, saya ada banyak soalan berkenaan smart lock ni kan. Sebab dia ada banyak produk-produk dia lain. Sebelum kita pergi, sebab kita punya podcast ni bukan 10 minit tau. So kita go satu-satu. Kalau smart lock ni sendiri kan, kalau kita tengok, of course daripada dulu dah start ada orang buat pakai kad kan. Tapi bagi saya, kalau dah ada smart home system ni, mungkin banyakkan orang yang kita boleh bukan on off, buka dan tutup
dari jarak jauh lah kan, betul tak? Ya. Kalau contoh kita duduk dekat office, kita nak buka pintu rumah kita by control boleh lah. Boleh juga. Oh, so dia apa yang saya nampak kat sini, dia bagus untuk orang-orang yang nak buat Airbnb, orang yang nak buat betul, orang yang nak buat rumah sewa kan. Dia boleh dari jauh lah, kontrol dari jauh lah kan. Ya, betul. Okey, itu menarik. Okey, cuma saya nak tanyalah, of course kadang-kadang orang nak tahu juga Home Plus ni ataupun smart home sendiri, dia ada method wifi, method wireless. Saya tak tahu kan. Cuma Home Plus sendiri dia fokus on macam mana? Kami fokus on pakai radio frequency punya, wireless punya. Okey. Itu sistem. So kadang-kadang nampak punya ialah wifi punya dekat market. So wifi punya dia mungkin kalau wifi down, then sistem akan jadi down jugalah. Okay. So kalau kami pakai radio frequency kan, even though dia punya wifi down, internet tak ada, sistem dia still jalan in local network. That's why dia tak sama dengan bidang itu produk lain lah. Okey, okey, betul. Saya memang nampak banyak dekat luar sana. Yalah, ramai sekarang ni. Kalau kita pergi mana-mana apps ataupun market yang menjual pun adalah jual kan. Okey, ini wifi, apa ni wifi lah. Tapi dia bergantung kepada wifi lah. Yes, tapi betul. Home Plus dia wireless. Dia wireless, mana tak perlu ada wifi pun dia boleh. Ya, betul. Okey. Dia still jalan. Tapi kena ada elektrik lah, betul tak? Mestilah ini. Ada elektrik lah. Melainkan you ada backup battery. Okey. Let's say you ada backup battery, then still jalan lah semua barang. Betul. Ada produk yang dia ada backup battery. Ya, Contoh betul. produk dia? Smart alarm system. Okey, smart alarm system. Dengan smart door lock pun sama. Pun ada juga. Dia Pun punya ada bateri. juga. Ya, betul. Okey. So yelah, dia soalan common orang tanya kan. Yelah, orang dengar smart ni orang risau. Selalu kita tak nak nanti tak ada elektrik susah. Macam nak buka rumah kan. Macam mana takkan nak bagi bomba jauh betul. sangat dia orang fikir kan. Tapi sebenarnya benda tu of course lah kita dah prepare. Betul. Dah ada bateri, tapi bateri tu berapa lama boleh tahan? Kalau smart door lock itu memang dia sedia ada pakai bateri punya. Okay. So bateri tu dia boleh pakai 6 bulan sampai setahun macam ni. Okay. Depending on you buka unlock berapa kali. Okey, faham. Okay. Kalau smart alarm system dia boleh tahan 18 jam. So memang ini memang common punya question lah dari kami punya customer pun. Sebab dia orang takut then begitu smart, then blackout, apa macam still boleh jalan ke tak ada. So inilah apa yang kami boleh sedia ada, boleh standby tu bateri ke apalah. Faham. Yelah, sebab kadang-kadang orang risau apa, tambah-tambah smart lock door, main door kita dah pakai smart sampai kita sendiri pun tak boleh nak buka, susah juga. Ya, betul. Tapi sebenarnya boleh, betul boleh, tak? Ya. Dia ada, apa yang saya tahu kita ada banyak method. Of course, satu kita boleh pakai thumbprint tadi, boleh scan muka kan. And of course dia pun ada kunci, betul tak? Betul. Dia boleh manual. Yep, kan? betul. Dia boleh manual open juga kan. Janganlah terlampau smart. Sebab tu dia dah ready. Tapi nak tanya, based on smart, kita go to door lock dia punya security macam mana, bagus tak? Untuk kita risau orang pecah rumah ke, orang macam mana dia punya security tu? Okay. So kami kalau nak bandingkan lah, biasa biar itu fire door macam kondo biar pintu lah standard biar. Dia biar itu kami cakap cylinder lock lah. Dia biar ialah B level biar. B level biar. Ada A, B, C lah. B level ialah medium biar. So sekarang kami biar smart door lock semua pakai C level biar. C level dia lebih tinggi lah, high grade sikit. So dia akan berbanding dengan C level, dia lebih security. Dia macam mana dia bahagikan A, B, C. A biar itu mungkin dalam 1 minit, 2 minit dia sudah boleh terbuka. Kalau orang pergi buka lah. So B level biar dalam 10 minit macam ni. C level biar paling lama boleh tahan 45 minit. Baru boleh buka? Kalau orang cuba buka? Ya, betul. Macam tu baru tahu pasal nak buka lock ni kan. Betul juga. Okay, mana kalau dia nak buka dalam setengah jam jugalah kan. Orang sempat nampak lah. Ya, sempat nampak. So setiap lock actually pun boleh terbuka macam ni. Dia cuba buka, still boleh buka. Cuma pakai masa yang panjang ke pendek. Okey, faham. Ini info baru kan. Penting tau. So lepas ni kita kena tahu nak beli door lock tu, nak tahu grade apa, A, B, C. Ya, betul. Okey. Cuma nak tahu satu lagi. Aduh, soalan saya hilang. Tak, soalan tu penting tadi. Aduh. Soalan tu macam dia related dengan ni tadi. Dia macam okey, saya nak tanya ni. Kan kalau kita pakai smart home kan, apa-apa pintu boleh pakai ke atau memang ada spesifik door yang boleh gantikan dengan smart lock?
Actually for smart lock, dia kebanyakan pintu dekat market lah pun boleh pasang punya. Kebanyakan pun boleh. Pintu kayu ada single layer atau double layer punya. Double lift punya pun boleh. Security door sekarang banyak orang pasang security door kan. Security door pun boleh pasang. Juga? Boleh juga. Boleh. Kami ada special punya itu motif lah. Macam itu lock body dalam itu ada special punya untuk security door punya. Okey. So kena macam contoh security door saya tanya sebab kita banyak juga buat security door dekat rumah-rumah klien kan. Maknanya walaupun security door tu dah ada dekat site pun boleh tukar. Boleh. Boleh. Sebelum fabricate kena bagi siap-siap. Dia selepas dia sudah pasang, let's say dia pasang 5 tahun lah, lepas tu baru ingat nak pasang itu smart lock. Okey, still boleh. Okey, boleh. Okey, ni betul benda penting kan sebab security tambah lagi security system ni lagi bagus. Ya, betul. So smart lock kami dia macam security lock, dia ada upper lock dengan bottom lock kan. Kami punya itu smart lock dia still control atas dengan bawah sekali. Dia bukan macam tukar saja tengah, tapi atas bawah pun sekali. Dia lock. Okey, function. Ni function ni macam orang kata info yang penting kepada home owner kat rumah sana kan. Ramai yang sekarang ni memang secure, rasa takut nak security door apa semua, tapi boleh tambah smart punya security door punya lock kan. Okay. Alright. So next product untuk smart home, of course kita tahu kalau based on saya cerita based on pemahaman saya on smart home dulu Smart home ni apa yang saya tahu dia memang kalau kita tengok movie tu kan, dia boleh macam bangun pagi dia auto buka kita punya lansir kan, lampu auto on off, kita boleh set dia punya rutin kita macam mana kan. Kadang-kadang kita ada vacuum, pukul berapa vacuum dah automatic jalan. Dan contoh kita keluar je pergi kerja, mungkin kita off lampu dia buat kerja. Dia boleh sampai level macam tu kan. Boleh. Actually apa yang you tengok dalam movie itu, selain daripada you macam ni, hey dia datang sendiri terbang mari, itu tak boleh lah. Itu je tak boleh. Itu tak boleh. Yang lainnya macam you minta dia buka itu garage, car wash punya garage, still pun boleh. Langsir automatic setiap pagi buka, dia boleh juga. Macam langsir yang 2 tingkat, ada lift curtain tinggi itu pun boleh turunkan dia. Lagi itu lighting lah, lighting based on you punya mood. Dia boleh tukar juga. Boleh tukar juga. You mau tukar color ke atau mau dim down itu light pun boleh. Boleh. Kalau macam contoh, of course bila kita dah boleh control everything daripada jauh satu. And macam mana yang kita nak. Kalau contoh kita boleh set jugalah kan, kalau contoh kita balik rumah lampu mana je yang terbuka dulu, dia auto kan. Kita boleh set. Sebab apa yang saya tahu on smart home ni dia ada monitor system lah yang boleh control by phone dan juga ada yang dekat rumah kan. Betul. Okey, menarik. So itulah ramai orang nak tahu benda ni, kita dengar memang indah kan, best seronok. Cuma on part installation dia kan complicated ke, ataupun bila owner rumah ni kena ready. Kalau dia berminat lah dengan smart home ni. Biasa macam ni lah. Kalau owner memang berminat, dia dah ada appoint interior designer kan. Then actually sudah nak start bincang pasal ni smart home. Kami sudah mau start bincang dengan itu ID. Sebab itu wiring parts dengan kami nak fit to customer punya designer, dia punya design, so that kami design itu sistem untuk fit. Itu design punya konsep juga. Kalau dia sudah macam dah mau habis, dah sampai nak complete lah, baru kami masuk. Mungkin kebanyakan dia mau ubah-ubah agak lagi limited lah, additional ataupun sudah limited loh barang yang dia boleh pasang. Based on apa yang saya faham saya explain sekali lagi. Lebih baik kalau di peringkat awal, masa kita nak plan dengan ID tu, kita terus plan untuk smart home sekali. Sebab apa? Saya nampak Home Plus ni dia punya smart home melibatkan wiring juga. Betul. Sebab tadi dia cakap dia tak pakai wireless, dia tak pakai wifi, dia pakai wireless. Betul. So perlukan smart wiring punya part juga. So lebih baik sebab kalau kita buat rumah ataupun keadaan yang dah ready, limited untuk kita plan smart tu kat satu kawasan tu kan. Sebab benda dah siap. Betul. Okay. So takkan you nak hack lagi. Betul. So installation dia lama ke? Installation dia actually lama tak lama lah. Dia macam let's say satu bungalow house mungkin dia take time about 1 month lah. 1 bulan macam ni siap lah. Macam buat wiring lah.
Tapi kami tak buat wiring lah. Kami buat sistem itulah. Sistem lah, buat sistem tu lah. Ya, dengan try and error, testing, commissioning semua ni. Okay, faham. Alright, so apa ni? Kebanyakan rumah, kebanyakan dia ada tadi apa smart home, dia ada security dengan lighting. Security, lighting dengan door lock. Lagi ada macam kami biasa punya entertainment. Oh, entertainment contoh macam mana? Entertainment itu macam you nak dengar lagu, you boleh just spoke out, cakap play video, play music macam ni, dia suruh sendiri akan play music bagi you. Lagipun macam balik rumah kan, balik rumah sudah letih, duduk sana, turn on movie mode. Macam ni, dia akan automatic semua lampu kasih tutup, dim down, itu langsir semua tutup, then itu TV turn on. Nampak indah. Nampak kalau betul-betul itu lifestyle. Kami cakap lifestyle. Indah yang dengar kan. Dia macam itu bestnya. Tapi betul lah, benda tu memang boleh dimerealisasikan kan. Tapi dengan smart home lah benda tu boleh jadi kan. Boleh. So kita memang boleh set lah kalau kita nak movie time atau nak tidur ke kan. Kita just bagi tahu lah. Cuma kita ada lah komen-komen yang kita dah set. Kan. Okay. So based on itu kami akan macam tanya customer dia punya requirement, list down, then kami boleh program untuk customer based on customer punya itu favorite lah. Okay. So dia sebenarnya banyak setting-setting yang nak boleh buat kan. Dia semua customize actually, semua customize. Dia bukan fix punya. Dia bukan macam satu package keluar memang fix. Dia based on customer punya needs, then kami customize satu-satu macam ni. Satu-satu. So ialah betul juga kalau apa yang klien tu nak kan. Dia nak smart macam mana. Cuma janganlah minta remote kat situ, minta dia terbang sendiri. Itu memang tak jadi lah. Sampai sekarang belum lagi. Itu belum lagi lah kan. Belum lagi. Selain pada tu, yang mana boleh mesti boleh kan. Ya, betul. Okay. Tapi selalunya lah kalau macam dekat rumah-rumah klien kan, apa yang selalu diorang pasang? Kebanyakannya lah, common lah. Selalunya dia orang akan pasang itu smart curtain lah, langsir itu mesti ada loh. Smart lighting system lah, sebab memang lighting itu terus nampak lah, on, off semua ini. Dengan kalau dia nak buat macam control aircon. Biasa yang inilah. Kebanyakan customer buat macam ni. Biasa, yelah of course semua tu sebab yelah kadang-kadang orang nak avoid daripada masalah. Ya kadang-kadang orang sekarang ni ada masalah rasa macam betul ke dah tutup kan. Kadang-kadang kita keluar rumah dah tutup ke aircon tadi bilik dah tutup ke kan. So ini antara benda yang boleh kita settlekan lah masalah tu kan. Kalau kita rasa tak yakin, kita tengok okey dah tutup ke belum. Ataupun apa yang lebih bagus untuk aircon ataupun lampu ni, before kita balik rumah kita dah boleh on dah aircon tu. Kita balik rumah dah sejuk. Saya ada satu customer lah. Dia pergi pelancong lah dekat luar negeri. So dia pun nak cek balik sendiri biar rumah. Itu lampu macam lupa tutup lah masa keluar. So dia boleh cek balik dari itu app lah, mobile app, dia boleh nampak sudah on ke atau sudah off ke macam ni. Lagipun macam dia punya boiler lah, semua ini dah off ke belum. Aircon semua dia boleh cek balik lah. Kadang-kadang sudah lupa kan. Atau langsir dah lupa tutup. Still boleh dari luar negeri, dia still boleh kasih tutup. Berapa jauh tu tak kisah. Kita duduk kat mana jauh pun boleh. Mana pun boleh. Anywhere. Anywhere lah. Everywhere pun boleh. Yelah sebab dia bagusnya, dia boleh jadi satu security system untuk kita. Sebab apa? Contoh, kita boleh macam malam kita boleh on lampu. Kalau kita tak ada kat rumah kan, kita boleh buat rumah tu macam ada orang. Kan? Itulah apa yang saya nak cakap. Kadang-kadang macam biasalah sekarang dia pakai timer kan. Timer itu memang dah fix. Pukul 7 malam on, pagi 6 dia off macam ni. Kalau memang orang nak tengok you lah, monitor you, dia sudah tahu ini mesti pakai timer. Setiap hari pun macam ni. So dalam sistem kami, actually kami boleh set setiap hari tak sama punya timing untuk on, tak sama punya timing untuk off juga. Pencuri pun nak kena fikir jauh sikit lah. Betul. Ataupun saya dekat luar, saya pun boleh set dekat phone saya. I tak payah balik untuk buat setting. Ini memang sangat senang lah. Dan security jugalah. Itu kelebihan dia lah, nampak. Itu memang sangat kelebihan dia. Kadang-kadang mungkin ramai orang masih beranggapan yang leceh lah benda ni, ataupun dia mungkin rasa macam nanti akan menyusahkan. Tapi sebenarnya dia banyak kebaikan-kebaikan yang kita kadang-kadang kita rasa macam perlu. Sebab mostly macam kita lah, kita ada masalah tertinggal kunci
Selalu ini masalah common yang berlaku dekat luar. Yang saya sendiri kadang-kadang nak balik rumah tertinggal kunci, kadang-kadang tukar kereta tertinggal dalam satu lagi kereta. Betul. Nak masuk rumah, aduh macam mana kan, macam tu. Lepas tu kadang-kadang keluar rasa macam dah tutup ke belum aircon, dah tutup ke belum lampu kan. Benda macam tu. Kadang-kadang orang datang rumah, kita kena balik hantar kunci. Kalau kita ada smart home system ni, kita boleh just bagi ni password dia, ataupun kita bukakan. Betul tak? Betul. Dia semudah tu lah. So banyak. Okay. Banyak. So kalau kita cerita pasal tadi installation dia, kalau rumah tu besar, dia mungkin ambil masa dalam masa sebulan lah. Kalau rumah tu macam itu banglo lah kan. Tapi kalau macam kondo ataupun double story, dia punya masa dalam 1 minggu macam ni dah siap lah. Sekejap je lah. 1 minggu 2 minggu dah siap. Okay. Tapi pun depending on itu site work lah. Okay, dari segi warranty macam mana? Warranty produk kami 1 tahun lah. Tapi kalau smart door lock ada 2 tahun warranty. Boleh extend up to 3 tahun. Boleh boleh top up lagi berapa? Boleh top up lagi. Okay, kalau contoh dia punya masalah selalulah, kita cerita pasal masalah. Tak naklah kita cerita benda yang best je kan. Selalunya masalah dia apa? Ada tak masalah-masalah yang normal je sebenarnya, tapi orang mungkin bila jadi sesuatu orang macam takut? Ini biasalah. So macam smart door lock, selalunya je lah bateri punya masalah. So bateri itu actually dia banyak jenis. So mesti mau pakai balik bateri yang untuk smart lock pakai punya. Susah nak dapat tak? Actually tak susah. Tapi kat mana-mana boleh beli ke, atau macam spesifik dia ada kedai-kedai dia? Ada kedai-kedai yang boleh cari lah. Tapi kami pun actually ada jual jugalah. Harga pun reasonable, lebih murah dari market punya. So kalau itu dia punya masalah. Kalau bateri, masalah dia bateri habis. Masalah dia apa? Tak boleh nak buka pintu ke? Masalah dia sebab bateri ada banyak jenis. Betul. So kami pakai itu jenis je lah alkaline punya. Alkaline punya bateri dia less liquid. Sekarang kami takut je lah kalau dia pakai normal bateri, so ada liquid keluar kan. Betul. Then dia akan damage itu chipset. So you nampak selalu pakai itu remote control kan. Remote control selalu ada liquid basah keluar kan. Then sudah rosak. Actually smart lock pun sama punya. So banyak juga customer yang dia pakai normal battery, lepas tu dah jadi masalah pula. Then ada masalah, mungkin ada sikit malfunction, so kena tukar parts, repair macam ni. Faham. Tu betul juga kan. So tapi selalunya on smart home punya orang akan cerita lah kan, apa you jangan pakai ni. Betul. Tapi kalau dia tak dengar, kita tak boleh nak buat apa lah. Sebab memang jarang nak tukar bateri kan. Betul. So mungkin dah lupa. Then dia pergi beli macam normal bateri, dah pasang still boleh pakai. Tapi lepas 3 bulan macam ni, 4 bulan dia sudah jadi masalah. Liquid dah keluar macam ni. Kenapa liquid bateri ni keluar, kenapa? Sebab dia dah lama lah. Memang macam ni lah. Dia ada itu bateri yang dia akan kembang. Betul. Tapi itu betul. Memang betul. Kadang-kadang kita tahu dekat remote ke apa, memang dia ada keluar liquid. Betul. So kita kena elakkan dekat barang yang pakai bateri, smart lock lah kan. Yang lain-lain tak pakai bateri kan. Yang lain tak ada. So lain-lain alarm system, alarm system ini kami pun receive complaint sebab terlalu sensitif. Contoh? Macam itu kami ada satu customer. Dia satu rumah bungalow house, dia pun pakai kami punya wireless punya smart alarm system. So malam-malam itu alarm system automatic, dia akan So lepas dia dia turun nak minum air. So dia selalu lupa, dia selalu pasang itu smart alarm system, dia selalu lupa. Dia turun je, itu sensor detect dia, terus siren ring. Dan dia terkejut. Ingat ada pencuri ke apa-apa. Macam ni. Dia boleh set. So dia terkejutkan diri sendiri lah. Sebab ini sensor ini memang terlalu sensitif kan. So kami pun receive complaint macam ni lah. So sebelum ini kami kena tanya customer lah. Kalau you nak pasang macam ni, so kena sampai macam malam-malam, kalau you nak jadikan dia automatic arming, akan ada macam ini masalah lah. So you kena sendiri disarm dulu, baru minum air macam ni lah. Ataupun dekat tempat itu jangan letak sensor lah. Kami pakai lain punya itu method lah. Dia apa-apa pun benda tu boleh custom kan. Dia kadang-kadang custom kita sendiri yang kena. Betul. Kita pula dianggap pencuri. Betul juga.
Yang lainnya macam switch ini memang dah tak ada masalah apa lah. Memang dah mature lah macam ni. Yang terkini ini memang smart alarm system ini barulah. Okey. Sebab itulah sebab kalau ikutkan dulu 5 tahun lepas atau 4 tahun lepas memang orang takut nak pakai smart home ni sebab mungkin orang rasa tengah try and error apa semua, tapi sekarang ni dah lama dah semua. Sebab itulah developer sendiri pun dah berani provide value smart home ni untuk dia punya rumah untuk jual. Betul, sebab benda ni memang dah stabil. Betul tak? Dah memang sangat stabil lah. Dah mature lah. Dia orang sudah boleh try. Betul. Dulu memang developer dia takut sebab dia jual rumah kan. Lepas tu kalau ada masalah, customer akan complain kan. Complain kenapa you punya sistem macam ni. So sekarang sistem dah jadi stable, so that sudah start you boleh nampak banyak developer dia sudah spec in. Betul. Tapi basic punya sistem lah macam ni lah. Ya, tapi dia boleh menaikkan value rumah tu jugalah. Betul. Kalau contoh mana-mana owner rumah je rasa rugi nak pasang smart home ni, sebab once kalau contoh kita nak jual rumah itu adalah added value yang ada. Betul. Yang kita boleh tambah dekat kita punya description, rumah ni ada smart home system. Dulu saya ada satu customer dia sangat pandai tau. Dia satu businessman lah. Dia punya business nature dia ialah satu macam jual property punya agent. Okay. Dia beli tu property kan. Lepas tu dia sendiri biar ada team pergi buat renovation. So dia bagi punya konsep ialah ready to move in concept. You bawa bagasi sudah boleh masuk lah. So dia pun appoint kami jadi dia punya smart home system lah. So kami buat semua smart home system dah siap-siap. Then dia punya customer nak beli rumah kan. Dia sampai sini Malaysia dia orang yang dari macam Australia ke, dia datang sini, dia nampak macam nak beli rumah, tapi dia tengok macam semua sama je rumah. Tapi sampai dia punya unit, dia nampak tak sama. Dia macam wah, sudah built in with the smart home system. Dia macam wah, okey juga. So dia upsell dia juga, okay, kalau you beli rumah ini, semua apa yang you nampak ini memang you punya. Sistem ini pun you punya sekali. So dia up itu value. Betul. Yalah, kalau macam kita pergi rumah yang sama, rumah A dengan rumah B, tapi satu rumah salah satu tu ada additional, kita akan jadi berfikirlah, kita akan rasa macam baik aku ambil rumah A ni, dah ada smart home system kan. Canggih. Kalau tambah orang yang first time tengok, dia akan rasa macam wow kan. Betul, ada wow effect. Betul, ada wow kan. Betul. So betul, itu antara benda yang boleh added value. Kadang-kadang dia sama juga dalam dunia ID selalu kita remind kita punya klien-klien ataupun jangan takut untuk cantikkan rumah. You cantikkan sekarang, nanti dia akan add the value balik dekat you balik. Dia akan nanti you nak jual ke atau you nak buat apa-apalah kan. Betul. Dia berbalik pada you. Dia tak ada rugi pun kan. Of course you cantikkan rumah, you bagi teknologi yang bagus juga. Kalau you duduk, you yang dapat dia punya value tu. Tapi kalau you nak jual, you boleh add value tu untuk orang beli. Betul. So betul juga. Of course lah, harga pun boleh naik sikit. Yalah. Memang macam ni. Okay, alright. Tadi so kebanyakan kalau contoh lah orang sebab dia macam ni, orang kebanyakan tak berani nak approach smart home system ni sebab first kali dia tak tahu mana dia nak cari. Sebab sikit-sikit orang go to marketplace yang ada untuk cari kan. Bila marketplace yang ada, dia jumpa barang-barang yang more tu kena DIY sendirilah. Betul tak? More tu DIY macam smart door lock. Dia boleh pergi kat mana-mana marketplace and then beli. Tapi of course lah, itu mungkin wifi ke, macam tadi dia cakap wireless ke, and tak dapat advice, consult ataupun after sale, after service yang next kan. So macam smart home Home Plus sendiri, kalau orang yang macam berminat lah, apa dia punya proses tu sebenarnya? Contact you dulu and then perlu site visit ke atau macam mana? Selalunya macam ni, customer bawa floor plan dia ke atau macam mana? Betul. Kalau customer dah ada ready punya floor plan, macam ni lagi senang. So kami akan based on floor plan, akan buat satu design keluar dulu. Maksud you design tu apa? Dia macam mana? Design itu sistem. So based on customer needs, pergi design itu sistem. Tapi biasanya customer dia tak ada idea lah. Tak ada idea, dia minta kami buat untuk design lah. Advice sajalah. So kami akan buat satu basic punya design keluar, bagi tahu dia apa function ni. So kalau you beli macam ni punya sistem,
apa yang you boleh dapat lah. So based on sini macam dekat ID sana pun sama punya. You bagi tahu konsep ini akan bagi macam mana. So kami pun sama. Kami bagi tahu dia, you kalau saya pasang ini, so kenapa saya mau locate ini device dekat sini? Sebab saya nak trigger macam motion sensor light. You sampai je dia automatic turn on itu light. So kami terangkan semua ini lah bagi customer lah. So sedia ada itu floor plan. So kami boleh buat planning. Lepas tu kami akan ready itu quotation, then terangkan semua barang bagi customer lah. If customer dia accept semua atau nak ubah-ubah lagi, kami ubah lah. Dia lepas accept, then kami start akan bincang dengan ID atau wireman. Macam mana itu wiring nak tarik. Kalau wireman tu daripada owner lah selalunya. Memang owner kena cari sendiri ke? Ataupun you ada juga wireman team yang you boleh suggest? Actually pun ada juga lah. Ada juga punya. Tapi biasa punya itu wireman dia actually pun cukup lah untuk buat ini. Biasa tak ada masalah lah. So lepas dah bincang-bincang, so wiring dah ready kan. So kami pun kena ikut itu proses juga. Macam cabinet, furniture dah start masuk, then kami dah start masuk nak kerja, nak pasang. Itu macam langsir, smart curtain punya track semua ini dah masuk lah. Sebab tu betul. Sebab itulah kalau kita tengok dalam proses nak mencantikkan rumah ni, dia memang ada flow. Dia tak boleh sesuka hati nak buat kabinet dulu, nak buat wet dulu. Dia ada cara dia. Sebab tu bila kita tersilap cara, sebenarnya orang rasa nak jimat. Orang rasa nak jimat lah selalunya. Dia nak jimat dan dia buat ikut dia punya knowledge. Betul. Dan itu ini dah jadi macam salah. DIY flow salah. Dia punya flow jadi salah habis. Sekali end up dah jadi jimat jadi double cost. Betul. Kan double cost. Sebab tu kalau kita dalam ID sendiri pun kita bagi tahu nak buat rumah ni dia ada flow dia. Kena start dengan A dulu, B dulu, C dulu, D. Kat situlah nanti nak masuk smart home kat mana, kadang-kadang flooring kat mana kan. Semua tu kena ada flow. Dia tak boleh suka-suka hati. Step by step lah semua. Betul ikutnya. So tadi based on apa yang tadi dah explain, kalau nak buat smart home ni, of course just bagi mungkin di advise by custom. Betul tak? Custom tadi nak macam mana, mungkin dia kita propose lah kan. Mungkin daripada Home Plus sendiri propose apa yang nak, apa yang boleh, apa semua, apa yang of course apa produk yang dia ada dia cuba bagi dulu. Tapi kalau rasa macam tak perlu, boleh discuss. Betul. Boleh discuss, saya tak nak ni, saya nak ini, saya nak lebihkan ini kan. Benda tu boleh discuss. Tapi Home Plus ada tak ada harga package ke atau macam mana ke atau macam mana? Ataupun semua custom? Actually kami pun ada satu macam package package tu macam untuk customer yang dia tak ada idea lah. So kami bagi satu idea dulu. Package ini dia boleh buat sampai macam mana So kalau customer rasa ini package juga, so boleh pakai ini package as fundamental. Itu essential punya. Lepas tu dia boleh tambah lagi apa yang dia nak. So based on that kami boleh tahu customer punya requirement dekat mana. So kami may propose dekat itu sistem dia akan jadi macam mana. Faham. Dia apa-apa pun based on advice lah kan. Sebab kadang-kadang kita nak tentukan sendiri apa yang perlu kita pakai, kita tak tahu sangat. Betul. Kadang-kadang homeowner mungkin dia hebat ataupun dia pakar dekat bidang kerja dia. Mungkin dia polis. Mungkin dia doktor. Tapi go to smart home dia mungkin akan fail. Dia tak tahu. So, sebab itulah adanya smart home specialist ni untuk tolong, untuk advice, untuk bantu macam mana kita nak dapat rumah yang orang kata smart lah. Smart, rumah yang smart. Betul. Okay. So macam Home Plus sendiri cover area mana saja? Actually kami cover Klang Valley. Tapi sekarang actually seluruh Malaysia kami pun ada cover. Satu Malaysia pun ada cover. Sabah juga. Sarawak pun boleh pergi. Pun ada. Betul. Sabah sana kami pun ada itu branch dekat situ. Dekat KK. KK maknanya ada minimum order tak? Minimum order based on macam tengoklah itu dia punya sistem. So kami jauh juga pun ada transportation lah. Macam biasalah kan. Macam biasalah. Faham. Itulah. Tapi Home Plus sendiri dia punya HQ dekat mana? Dekat Bukit Jalil, KL. Bukit Jalil. Mana area-area yang belah Lembah Kelang apa semua ni semua go to Bukit Jalil lah. Yes, betul. Lagi selain pada tadi ada dekat Bukit Jalil dengan KK. Ada lagi tempat lain? Tempat lain semua actually dari Bukit Jalil sini pergi. Bukit Jalil sendiri pergi lah. Betul. Just contact Bukit Jalil, so akan pergilah. Faham.
Okay, so of course, okay, nak tanya untuk installer ataupun installer lah installer ni selalunya dia perlu ada semua orang boleh install ke ataupun ada special team saja yang boleh install? Dia mesti mau ada knowledge, smart home yang knowledge lah. So normal punya itu installer mungkin dia tahu electric punya. Betul. Tapi dalam smart home ini dia ada sikit campur elektronik. Okay. So normal installer dia memang mungkin tak dapat nak buat lah. Tapi lepas training daripada kami, then dia boleh buat. Okay. So maknanya kalau ada ke orang yang beli and then dia pasang sendiri? Ada juga. So macam mana installer tu? Dia sendiri beli, sendiri pasang, memang tapi mungkin ada masalah sikit lah. Faham. Lepas tu dia mungkin akan tanya balik, kenapa ini jadi macam ni? Kenapa itu tak boleh? Then kami kena step by step ajar dia lagi. Okay. Sebab memang ada customer yang dia suka DIY. Dia bukan nak jimat, tapi dia suka DIY. Dia nak feel lah, dia nak feel. Betul. Kami pernah ada customer macam ni, dia dari Seremban ni. So dia sendiri beli semua barang, banyak tau. Semua sendiri pasang. Kami cakap, kenapa tak abang panggil kami team pasang? Dia kata, tak. Saya suka pasang ini. Saya sendiri semua pergi research semua ini, dia pergi pasang sendiri. Betul. Yelah, memang betul pun ada je orang yang suka macam tu dia memang minat ini. Ya, tapi je lah, of course lah, bila kita nak study sendiri makan masa lah. Kalau kita free, tak ada masalah. Kan? Okay. So tadi kalau kita tengok smart home memang cover daripada auto gate sampai dalam rumah semualah. Okay. So kalau kita tengok apa teknologi yang terbaru paling latest sekarang apa? Sekarang paling latest itu itu smart door lock yang ada CCTV function. Active monitoring. Dia punya function macam mana? Dia macam ni. Biasa kami kena ada pasang satu CCTV dekat pintu depan. Betul. Kebanyakan owner mesti akan nak. Dekat semua pintu dia mesti nak ada CCTV. Kalau you lupa nak pasang satu CCTV dekat situ, tak apa. Sekarang ada satu smart lock. Dia ada built into camera dekat itu lock situ. Bahaya. So bila masa pakai you punya phone, mobile app, you tekan masuk, you dah boleh nampak luar itu view. Okay. Bila masa pun boleh. Mana kalau ada orang datang kita boleh tengok lah. Siapa datang kan? Betul. Dalam pun boleh. Dalam pun boleh. Depan belakang pun boleh. Ini paling latest. Paling latest. Depan belakang pun boleh. Dan dia pakai selain daripada pakai face, dia pakai pump unlock. Ini pump. Scan lah. Scan aja ni unlock. Macam ni saja. Dia tak payah sentuh lah. Sentuh just taruh kita punya tangan, dia akan scan kita punya tangan lah. Pun ada. Dah macam movie lah. Sekarang dia ni memang canggih sikit lah trend dia. Itu latest teknologi lah. Betul. Menarik. Dengan itu lagi satu ialah smart dimming light. Dia macam mana? Dia dimming light lah. Macam biasalah boleh tukar color kan. Betul. Dia color tukar ataupun nak kasih terang sikit pun boleh. So dulu pakai tangan macam ni, bulat punya kasih rotate. Tapi sekarang kami boleh pakai sistem untuk buat. Tapi contoh kalau untuk nak control dia punya dim tu kan. Macam contoh lampu mentol ni semua memang kena pakai daripada smart punya ke atau yang kedai biasa boleh? Kalau dim ya, memang dia kena pakai dimmable punya light. Dimmable punya light. Tapi tak semesti beli dari kami. Itu lighting shop dekat luar dia pun ada jual. Tapi kena spesifik lah dimmable punya light. Dimmable punya light and then boleh kita boleh connectkan dia lah dengan sistem yang ada. Menarik. Itu boleh kontrol kan, senang sebab yelah kalau kita tengok cara rumah dulu-dulu yang kita pakai bulat tu kan kontrol. Kadang-kadang kat tempat tidur kita nak kontrol kan. Ini senang. Sebab sekarang ni phone memang 24 jam kat kita punya tangan kan. So kita boleh kontrol bila-bila masa je. Itu antara teknologi yang barulah sekarang ni kan. Tapi untuk homeowner rumah selalunya yang common yang pasti diorang suggestion lah daripada Homeplus sendiri apa sepatutnya at least sekurang-kurangnya dia kena ada apa untuk smart home ni. Bagi saya rasa paling penting ialah itu door lock lah. First thing kena ada door lock. Door lock itu actually sangat senang lah, convenient lah. Macam you selalu lupa bawa kunci punya orang, pakai fingerprint. Betul. Itu basicnya dah boleh unlock lah. So masuk dalam kena ada itu smart lighting system loh. So at least you buka pintu je, at least satu lampu dia buka.
Macam malam-malam dia gelap kan. Betul. Nak cari switch pun kan. Ya, betul. So boleh buat macam ni lah. Satu at least macam ni basic punya lah. So dekat lagi satu je lah. Dia macam sensor lighting, itu saya rasa sangat penting. Macam dulu saya ada satu customer, dia ada buat sensor lighting, tapi dia buat actually just nak main-main kan. Dia rasa boleh try aja. Tapi lepas dia pasang 1 tahun, dia cari kami balik. Dia cakap banyak tempat yang saya nak tambah lagi. Kami tanya, kenapa you tiba-tiba nak tambah? Dia cakap, itu yang sangat penting lah. Dia cakap dengan kami, sebab bapak dia actually dah kena cancer. So susah-susah, dia malam-malam dia bangun ke apa, takkan nak suruh dia pergi on itu switch. Betul. So banyak tempat dia lalu dah automatic ada itu lampu. So bapak dia pun senang sikit nak cari macam. So mana kalau kita nak tukar ataupun nak tambah, kita kena tukar kat lampu tu ke atau dekat switch? Switch je sudah okey. Dekat switch saja. Ya, betul. Paling senang tukar itu switch je. Tukar switch je. Normal mentor dah okey punya. Kira kalau macam contoh dekat rumah, kita nak ubah sistem at least kurangnya kita nak control lampu apa semua, kita just tukar dekat switch lah. Ya, betul. Senang je. Lepas tu ada lagi yang macam saya rasa lah yang macam itu security punya loh. Security side punya lah. Macam sikit itu door sensor macam ni lah. Magnetic sensor. So that dari pintu belakang ada orang masuk pun saya sudah tahu lah. Dia buka itu pintu macam ni. You punya macam security means macam window apa semua pun you cover. Ada boleh. juga. Security mean alarm system lah. Alarm. Satu rumah punya alarm system lah. Ya, pun ada. Kami sampai spesifik mana satu window, mana satu pintu terbuka. Semua pun boleh. Tapi Okay, untuk kes macam ni kan, biasalah alarm system ni of course dia punya wiring mungkin kena ada dekat semua window-window yang ada lah kan. Kami punya smart alarm system ini yang terbaru ini, yang terkini ni, dia tak payah wiring. So boleh add on macam tu je? Ya. Mana macam you dah ready punya, sudah renovate. Baru you teringat, saya lupa pasang itu alarm system. Tak apa, kami boleh buat untuk you. Tak payah tarik wire punya. Semua wireless punya. Lagi mudah sebab ramai orang, banyak juga klien kan, dia tak nak buat sebab of course lah dia tak nak balik hacking balik, dia tak nak sebab complicated dia punya nak buat tu major lah, major. So tapi kalau ada method yang macam ni and dia punya function pun bagus, so better, ramai orang perlu kan. Betul. Dia boleh spesifik sampai mana satu pintu yang terbuka. Biasa normal traditional alarm system tak dapat tahu, dia cuma tahu satu zone itu betul. Besar. Betul zone. Sekarang kami boleh dapat tahu mana satu pintu terbuka. Sampai macam ni, smart alarm system. Kita tahu kan, macam contoh ada ni tingkap mana terbuka, pintu mana terbuka kan. Even though I dekat luar pun saya akan dapat tahu. Dulu kan dia call datang, lepas tu kami kena dengar tu berapa kali baru tahu mana satu zone kan. Sekarang kami receive itu notification, dia ada bagi siren. So kami receive, tengok je, saya sudah tahu mana satu pintu terbuka. Nampak canggih tu. Tapi bagus lah. Dekat mana pun boleh receive. You dekat mana-mana. Ini betul baru betul security. Baru betul security. Sebab kalau tengok rumah saya sendiri pun, kita ada alarm system lah. Tapi by zone tu lah. Dia ni satu zone, nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 4 kan. So belum nombor 3 buka, semua tingkap. Tapi kita tak tahu tingkap mana. Dia ada banyak. Bukan nombor 3 tu satu tingkap je tak. Semua. So kita tak tahu. Kita kena pergi check sendiri. Tingkap mana yang tak tutup ataupun tingkap mana yang terbuka. So ni lagi bagus. Dan lagi satu yang bestnya, kat luar pun kita dapat tahu. Kan? Kita dapat notification. Senang. Kita boleh control. Ini betul-betul alarm system guys. Betul-betul alarm system. Sebab macam sekarang ni, kalau contoh saya kat rumah, saya kerja, orang masuk pun memang dia bunyi tapi saya tak dengar. Saya tak tahu. Sebab dia kat rumah. Mungkin saya punya security je lah boleh tahu. Dekat-dekat baru dia tahu. Kita sendiri yang dekat luar ni tak tahu apa-apa jadi. You dekat outstation you dah tahu dia asyik bising-bising. Okay. Menarik. Itu menarik lah. Sebenarnya itulah kata on go to alarm atau security ataupun home system sendiri pun kena ramai orang tahu. Sebab ramai tak tahu lagi tau. Ramai tak tahu lagi. Actually memang banyak yang tak tahu. Tapi sebenarnya dia memang function. Sebab orang ramai yang willing to spend untuk buat rumah cantik-cantik,
buat rumah macam ni, macam tu, macam dia nak kan, tapi dia terlupa dekat part ni. Ya, ya. Selalunya dia terlupa, then baru dia ingat, saya sudah habis renovation. Betul. Ataupun dia tak terlupa, ataupun dia tak tahu. Sebab tu dia tak terfikir pun, sebab dia dah terbiasa orang kata hidup dengan cara yang sebelum ni. Kan, yang normal kan. Alam normal lah. Itu normal lah, sebab bila dia tahu benda yang extra ataupun benda yang bagus untuk dia, sebenarnya I rasa orang willing je untuk spend kan, untuk tambah dia punya security, tambah dia punya teknologi kan. Banyak benda lah boleh tengok balik semula kan. Betul. Okay, menarik. So kalau macam you sendiri, macam tadi you cakap warranty 1 tahun and door lock 2 tahun kan. Kalau orang nak tambah untuk yang 1 tahun tu pun boleh tambah. Yang door lock je. Door lock sahaja yang boleh tambah. Yang lain tu 1 tahun lah. Tapi kalau contoh ada masalah after 1 year, you punya after service tu still ada lah. Still ada. Kita boleh troubleshoot lah. Betul. Apa isu, and then kita akan inform lah. Betul. Cuma akan ada additional cost lah kalau benda tu problem kan. Mestilah. Okay, so maknanya dia macam ni. Apa yang satu lagi, I ni mewakili netizen. Mewakili netizen. Sebanyakan ramai orang takut apa tau. Contoh dia ambil dengan Home Plus, and then one day kita tak minta, tapi mana tahu Home Plus dah tukar bisnes, dah tak buat itu smart home. So macam mana dia nak survive dengan sistem yang ada? Okay. So yang ini memang selalu customer yang worry mana. Betul. Itu saya I netizen. Betul. So yang ini sistem actually dia boleh macam competitor lain, actually dia pun boleh buat. Dia tak macam dulu dia friendly user lah. Friendly user. Dulu smart home system semua pakai wired kan. Betul. Semua network cable mah. So siapa yang program itu, dia saja yang tahu. Betul. Itu dulu orang takut itu. Siapa yang program dia je yang tahu. Tapi sekarang ini kami sudah ada satu macam SOP. So siapa-siapa dia tahu saja macam mana program dekat itu app-nya, dia sudah tahu macam mana buat. Mesti boleh. So mudah lah. Macam owner sendiri actually dia pun boleh program. Cuma dia kena ada itu logiknya, itu konsep lah. So macam mana nak pergi buat program. Faham. Baru dia tahu lah. So dia friendly user lah, senang. Dia mudah lah, dia tak susah lah. Betul. So tak perlu concern, tak perlu risau kat situ lah. Ya, betul. Yelah orang kita ni dia suka banyak fikir. Sebelum dia nak beli, dia fikir last kali dia tak beli. Dah biasa lah, ini biasa lah. So hari ni kita bagi tahu kat dia orang yang semuanya mudah je sebenarnya. Semuanya mudah. Macam tadi kita dah bincangkan yang benda ni dah matured. Kan? Benda ni dah matured. So mana error ataupun dah tak ada trial and error lah. Sekarang ni memang kita dah guna benda betul ni betul-betul. Sebab itulah macam saya ulang sekali lagi, dah banyak developer yang dah bagi smart home system ni dekat dalam rumah-rumah yang diorang nak jual. Sebab dia orang tahu benda ni dah matured. So dia dah berani lah kan benda, sebab benda dah matured kan. Okay. Alright. So nak tanyalah, kebanyakannya lingkungan lah orang yang ambil smart home ni adalah umur berapa sebenarnya? Okay. Ini good question. So actually biasanya youngster yang sangat suka. Youngster lah. Youngster yang sangat suka. Biasa dalam umur 25 sampai umur 30 lebih lah. Tapi actually kami punya itu customer base dekat umur 40 ke atas. 40 ke atas. Ya. Sebab sampai umur 40 ke atas dia sudah ada purchase power lah. Betul. Purchase power lah. Itu satu lah. Betul. Then dia orang mungkin lah nampak tu movie. Betul. Dia orang tengok, boleh buat macam ni kan. Betul. So actually kami punya customer base dekat umur 40-an lah. Itulah sebab dia macam ni lah. Kita faham purchase power mesti pergi ke umur yang lebih sikit. Tapi yang faham tentang teknologi ni yang muda-muda ni, youngsters. Tapi youngster kena support lah. Bagi tahu mak ayah kan. Betul. Bagi tahu kan makcik-makcik. Rumah sekarang ni dah kena ada smart home. Dia akan pergi pujuk. At least kenalkan, bagi tahu sekarang ni dah 2024. Kita dah ada macam movie. Betul. So kita kena letak dekat kita punya rumah. Sebab benda ni sayanglah, dia bukan sekadar teknologi. Kita faham. Tak ada pun kita boleh hidup. Tapi kalau ada,
dia lagi bagus on security kan, dia bagus on monitoring kan, saving elektrik, banyak benda yang banyak kebaikan dia. So kita cuba kita tengok dekat kebaikan kan. So benda ni akan jadi priority lah untuk kita buat kan. So sebab saya sebenarnya dah beberapa tahun dah duduk dalam dunia ID sendiri pun, saya keep study pasal smart home. Sebab tu saya sendiri saya pun keep study sebab saya memang berminat. Sebab saya suka on teknologi. Biasa saya pun masih muda kan. So bila benda muda ni kita nak tahulah apa what's next, sebab kita nak tahu. Sebab tu saya banyak tahu. Sebab tu saya banyak soalan, sebab saya pun banyak study. Saya minat juga. Saya pun minat. Saya banyak study kan. Saya pun kalau boleh nak buat rumah macam ni macam tu kan. Sebab kita pun ada klien yang request juga untuk smart home ni kan. So benda-benda macam ni sangat best bagi saya, sangat best kan. Once kalau contoh dalam kita nak buat video ke kan, untuk shooting ke apa semua, untuk apa kan, sangat best lah bila rumah ada smart home kan. Kadang-kadang bukan kita nak buat rumah ni untuk menunjuk, untuk tunjuk-tunjuk dekat orang, tapi kalau orang datang kita nak tunjuk review kan, orang kan rasa wow rumah betul-betul tak sama. Developer pun sama kan, wow rumah ni ada macam ni kan. Canggihnya rumah ni ada macam tu lah. Compare dengan lain ada sikit tak sama. Betul. Ya, betul. Okay. So menarik lah. So itulah kita cerita pasal smart home ni, banyak dah yang kita dah cover. Kalau kita tengok kita nampak dia kesimpulan dia kan, kalau kita tengok on smart home ni sendiri, dia jangan kita fikir pasal teknologi saja. Sebab kita kena tengok macam tadi saya cakap tentang security, dia macam mana dia punya security, macam mana kita nak control electrical punya bill. Banyak benda yang dia boleh tengok kan. Macam tadi cerita ada yang ayah dah tua perlukan, itu semua banyak method yang kita kena tengok yang sangat membantu. Okay? Selain daripada masalah tadi kita cerita pasal kunci tertinggal lah apa semua, itu masalah common yang biasa kita buat. Inilah smart home ni datang untuk memudahkan semua benda. Solve banyak problem. Memang sangat. Kalau kita list problem yang boleh solve, memang sangat banyak. Saya faham on smart home ni cuma orang tak berani pakai sebab dulu orang rasa dia masih trial and error, masih teknologi tak stabil. Takut. Tapi hari ni kita dah bagi tahu dia dah matured kan. Dia dah matured and dia dah memang boleh pakai untuk smart home ni. Okay, sangat-sangat menarik lah kalau kita tengok. Itulah kita tu, orang kata borak-borak macam saya cakap, nampak sejam dia sekejap je. Kita borak-borak dah 1 jam. Cepat juga. Dia dah 1 jam dah, dekat 1 jam dah, hampir 1 jam dah. So smart home ni, saya ada last question lah nak tanya berkenaan dengan smart home ni, sebab saya pun tak tahu macam mana nak bagi orang faham pasal smart home. Sebab smart home sendiri, saya sendiri pun nak research, sebab dia tak macam benda lain tau, yang banyak dekat kedai-kedai jual tepi jalan, macam contoh mana-mana jual smart home, dia masih tak ramai. Tak banyak, dia susah nak cari. Dia macam kita pergi mall, kadang-kadang kita pun tak nampak kedai yang jual smart home. Sebab tu ramai orang dia tak dapat ilmu lagi, ataupun tak tahu knowledge berkenaan dengan smart home. So mungkin dah plan Home Plus lah sendiri, macam mana Home Plus rasa macam kalau orang nak tahu tentang smart home, macam mana orang nak lebih tahu, macam mana dia nak cari kat mana, dia nak buat apa kan. Orang start nak belajar, mungkin hari ni dia dengar kita cakap, okay saya nak study dah pasal smart home ni. Macam mana? Kalau betul-betul berminat lah smart home, nak ambil tahu lebih banyak information, actually boleh datang showroom kami lah. Wah, ada showroom nampak? Showroom of course lah. Bila kita cakap pasal showroom, dia apa yang ada dalam showroom tu? Showroom itu kami ada satu experience room. So customer kalau nak pergi sana experience itu smart home macam mana, actually boleh experience. Macam boleh dekat situ boleh buat itu voice command untuk buka lampu, buka langsir, ataupun tukar itu lighting strip, tukar color, semua pun boleh actually. On off itu aircon pun boleh. Tu dekat Bukit Jalil lah. Dekat Bukit Jalil. So nampak ni dia antara dah boleh experience sendiri sebelum nak apply dekat rumah tu. Ni rasa dulu kat sini macam mana, apa yang function dia, yang kita boleh apply. Dekat Bukit Jalil, datang dia punya, dia panggil apa? Aurora Place Mall. So Aurora Place Mall,
So pergi sana boleh experience sendiri. Dia ada satu, dia buat macam mana? Bilik ke atau apa? Satu bilik. Bilik lah. Bilik macam ni. Okay. So depan kami ada showcase punya center. Okay. So boleh introduce semua satu-satu produk. Lepas you dah ambil tahu, agak-agak tahu itu produk apa, berkaitan dengan apa, then dia apa function. Lepas tu kami akan bawa you pergi satu bilik lah, macam satu rumah kecil lah. So you masuk dalam, boleh nampak itu ruang tamu, kitchen punya area dengan bilik tidur lah. So kami boleh set itu scene, bagi you pergi try an area ataupun testing, ini sistem macam mana function. So kalau you punya rumah nak buat macam ni, apa yang you boleh buat. Dekat situ kami boleh advise lah. You apa lagi kau nak experience. Betul. Apa lagi nak kan? Kat situ dah boleh try lah. Orang kata selalunya kita kena try kat rumah kita dulu sendiri. Tak, ni dia bagi try. Dia tunjuk dulu. Kalau kau rasa berbaloi, baru kau orang ni. Tapi untuk orang yang nak tahu ataupun nak lebih tahu tentang smart home system ni, dah ada dah. Dan siap ada tempat untuk experience sendiri. Untuk tahu. So boleh datang dekat Bukit Jalil nanti kau orang cari sendiri Home Plus ni. Mungkin tim-tim production boleh bagi alamat ke apa semua kan. Sebab bagi saya bagus lah kan, untuk orang yang betul-betul berminat dengan smart home ni. Orang kata tak kenal maka tak cinta. Try kenal dulu. Nanti you try mesti jatuh suka. Cintanya. Betul. Mesti jatuh cintanya. Betul. Okey. Baik. Menarik. Alright. So macam tu lah. Sebenarnya kita pun dah di hujung-hujung dah dah di hujung lah. Kita pun dah di hujung sebenarnya. Yalah, kalau kita tanya banyak soalan berkenaan dengan smart home, tapi saya rasa banyak sangat dah soalan-soalan yang membantu sangat. Orang kat luar sana mungkin malu nak tanya, tak tahu nak tanya kat mana. Saya dah tolong dah tanyakan. Saya dah tolong tanyakan, and Home Plus pun dah tolong jawabkan. Sangat detail tadi, and mungkin korang nak lagi detail, nak lagi experience, korang boleh pergi sendiri, rasai experience tu dekat Bukit Jalil, dekat dia punya HQ. And korang boleh tanya macam-macam lagi. Tapi untuk kali ni, sebab kita ada masa sejam je limit. Kita dah tak boleh nak pergi dah kan. Nanti diorang nak edit, diorang nak apa, susah. So tapi apa-apa pun saya nak cakap thank you dulu kepada Home Plus. Mungkin ada kata-kata terakhir ataupun nasihat ataupun apa-apalah, saya bagilah peluang dekat Home Plus untuk cakap sesuatu dekat audience kita. Okay. So nak bagi nasihat lah. Kalau customer memang nak cari yang professional punya smart home specialist, boleh carilah kami. Sebab kami tak sama dengan company lain. Kami ni customize lah, macam interior designer. Kami based on customer punya requirement, buat propose untuk itu sistem, then baru start buat. Bukan cuma jual satu package sajalah. So kalau nak tanya apa-apa soalan atau nak tahu lebih melanjutnya, boleh datang showroom kami lah. Untuk experience ataupun kami boleh explain semua mengenai itu smart home system bagi you. Okey, terima kasih Home Plus. Terima kasih sebab sekali lagi sebab sudi datang ke apa kata ID podcast ni. Kalau kita tengok Home Plus ni antara tetamu yang kita bawakan, yang kita janjikan daripada awal hari tu, kita janjikan kita akan bawa pakar-pakar. Ini antara salah satu pakar yang ada kan. Kalau Home Plus nak tahu, Home Plus sendiri berada di episod yang terakhir dah untuk kita kali ni. Di season 2 ni kita ada total berbelas episod yang kita dah habis jalankan. So Home Plus adalah orang kata di episod yang terakhir. So memang bangga untuk season 2 ni Home Plus antara special guest kita lah untuk di penghujung ni. So thank you so much Home Plus sebab datang and kongsi and bantu audience ataupun owner kat luar sana macam mana teknologi-teknologi yang ada sekarang ni, dan macam mana untuk cantikkan rumah jugalah. Sebab apa kita panggil ni semuanya related to house lah, rumah ataupun nak cantik more tu ID lah. Okay, so kata tadi saya dah bagi tahu ini adalah episod terakhir untuk season 2. Saya excited, saya mengharapkan ada season ketiga kan, untuk kita kongsi lagi banyak lagi. Sekarang kita tengok daripada guest kita yang awal, daripada episod 1 sampailah ke episod akhir ni, semuanya macam tak habis, tak puas nak bercakap. Semuanya minta episod 2 kan, macam untuk masing-masing tak cukup untuk share. Mungkin lepas ni kita buat satu program lain yang kita boleh bincangkan, sebab mungkin hari ni kita banyak buang tu info, lepas ni mungkin kita experience sendiri, kita tunjuk kan. Kita tak tahu, boleh mungkin juga kita boleh request dekat production lah untuk create satu program yang lebih extra. Sebab saya tahu ramai kita punya
penonton-penonton macam tak puas. Kalau kita go tu satu tajuk ni, yelah kita ada masa yang agak limit. So tak banyak benda yang kita boleh share. And mungkin kita tak boleh tunjuk dari segi gambar ataupun experience sendiri kan. So tak apa, insyaAllah nanti kita cuba untuk plan ada episod. Tapi apa pun saya nak cakap, kita dah di penghujung season 2. Ini adalah episod akhir. Saya kata akhir kata ni, saya nak minta maaf ataupun saya nak cakap, saya mewakili daripada Master sendiri, minta maaf kepada semua guest saya ataupun semua audiens yang tengok kita punya podcast season 2 ni, dan juga mewakili saya punya co-host yang tak ada hari ni, teman saya di episod akhir ni. Saya nak minta maaf banyak-banyak kalau ada terkasar atau terkurang, terlebih ataupun ada info yang mungkin terguris hati korang semua, itu saya minta maaf semuanya. Saya harap semua maafkan saya dan juga maafkan guest-guest saya yang datang semua. Okay, so insyaAllah kita mendoakan podcast One Master ni terus berterusan. Kalau kita tengok ni dah season kedua, mungkin akan ada season ketiga, season keempat, season kelima. So apa-apa pun, terima kasih sekali lagi pada Home Plus sebab sudi datang untuk hari ni. So insyaAllah kita jumpa lagi di next season insyaAllah, ataupun next program lain. Assalamualaikum semua, bye-bye. Okay, bye.